Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saluman Haris, anda sedang menonton Dialog 3 Penjuru. Fokus kita dalam Dialog 3 Penjuru hari ini adalah sukan bola sepak. Sebenarnya jarang kita berbincang berkenaan dengan bola sepak di Astro Awan. Tetapi dengan Piala Asia yang sedang berlangsung sekarang dan juga perlawanan pertama Harimau Melaya yang menyaksikan prestasi yang kurang memberangsangkan, banyak persoalan yang berbangkit semula berkenaan dengan kualiti dan masa depan bola sepak Malaysia. Saya tak mahu memberikan pendahuluan yang panjang kerana banyak yang kita mahu bincang hari ini bersama dengan 3 tetamu yang cukup arif berkenaan dengan bola sepak dan sukan secara keseluruhannya. Saya disertai hari ini oleh Datuk Zainal Abidin Hassan, bukan wajah yang asing lagi, bekas jurulatih dan pemain bola sepak kebangsaan. Muhammad Sadiq Mustafa adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, dan saudara Mukhris Rizal Hashim adalah juga wajah yang tidak asing lagi dalam arena bola sepak negara, juri Ballon d'Or antara tahun 2010 hingga 2021. Mungkin ramai yang tak tahu itu, Rizal. Ya. Yeah. Oh. Jadi Rizal memainkan peranan yang agak besar dalam menentukan siapa pemenang Ballon d'Or di peringkat dunia, di peringkat Eropah. Di peringkat dunia lah. Di peringkat dunia, antara dalam kalangan 100 lebih wartawan seluruh dunia yang dilantik untuk memilih pemenang-pemenang Ballon d'Or. Ya, jadi kebanyakan anugerah yang dimenangi oleh Lionel Messi dan sebagainya, betul. Rizal ada peranan. Ya, betul. Sehingga 2021. Sehingga 2021. Tapi dalam tempoh itu juga banyak dimenangi oleh pemain-pemain seperti itu. Tapi tak apa, itu kita boleh bincang kemudian. Bak kata orang, elephant in the room adalah Piala Asia yang sedang berlangsung sekarang. Kita semua tahu prestasi kita dan keputusan Harimau Melaya menentang Jordan. Selepas ini kita menentang pasukan-pasukan yang agak gagah juga dalam kumpulan kita, Bahrain dan Korea Selatan. Saya mahu mulakan dengan Datuk Zainal. Banyak analisis kita dah dengarlah berkenaan dengan perlawanan menentang Jordan ini. Tapi bagi Datuk Zainal sendiri, di mana salah silapnya? 4-0. Yang pertama, kita harus mengucapkan tahniah kepada pasukan kebangsaan Harimau Melaya kerana berada di dalam the best tournament in Asia in football, seperti Piala Dunia Asia. Jadi itu first thing yang amat penting kita berada. Yang keduanya, kita telah membuat satu preparation yang baik untuk membina satu pasukan Harimau Melaya yang boleh dikatakan boleh bersaing di dalam Piala Asia, dan jangka masa yang begitu baik apabila Coach Kim Panggun banyak membuat eksperimen tentang pemain-pemain dan juga memilih pemain-pemain, dan akhirnya kita sendiri tahu siapakah kesebelasan ataupun 15 pemain utama. Ini adalah seperti dulu masa saya kecil, saya pun boleh line upkan tim. Jadi ini satu kebanggaan di mana bola sepak kita telah meningkat. Cuma kita dah lama ataupun tak beraksi di dalam Piala Asia. Bermakna sebagai seorang pemain bola, saya mengetahui kerana saya bermain lebih daripada 4-5 kelayakan, tahapnya begitu tinggi. Kerana dulu kita cuma memilih 16 pasukan, 16 pasukan daripada 20 lebih. So memang amat sukar untuk berada di sana, tetapi kita sekarang dah berada di sana, satu standard yang tinggi, dan alhamdulillah perjalanan preparation yang baik ditunjukkan kepercayaan oleh semua keluarga bola di dalam Malaysia, menunjukkan perjalanan bola sepak Malaysia, dan tahniah juga kepada penyokong-penyokong Malaysia yang berada di sana. Masa saya main pun saya tak pernah ada sebegitu ramai pemain yang berkunjung ke tempat lawan di luar negara. Jadi kepercayaan yang diberi oleh Kim Panggun dan juga anak-anak buah dia, pemain-pemain kebangsaan, amat tinggi. Ya. Cuma di sana apabila bermulanya game yang pertama, memang inilah tanda soal. Tanda soal yang begitu banyak. Orang bertanya, orang ni kenapa jadi begini, inilah. Itu saya cakap, satu standard yang begitu tinggi. Makna apa yang kita buat di sini, ia umpama cermin. Makna kita tengok cermin tu memang wajah kita. Bermakna apa yang kita dah buat kebaik ni, kita harus bawa di sana. Cuma di sana semua orang terperanjat. Boleh dikatakan first 45 minit, kelainan yang kita semua terkejut. Mungkin kita tak tahu, mungkin daripada segi taktikal, pemain, gugup apa, ini cuma selepas buat postmortem baru kita dapat tahu. Jadi di separuh masa kedua
barulah pasukan kebangsaan memberi kita sedikit keyakinan bahawa inilah patut kita main. Tetapi di dalam peringkat antarabangsa seperti saya cakap, one mistake done, finish. 3-0 you nak balik mungkin dengan Nepal, Papua New Guinea mungkin, tapi bukan dengan tim yang di dalam Piala Asia itu. Dan pertama kali kita layak secara merit dalam kira-kira 4 dekad. Jadi Datuk selaku bekas main, adakah kegugupan yang Datuk sebut seperti tadi itu? Kerana kita lihat prestasi di bawah Kim Panggon sejak belakangan ini bertambah baik dengan agak banyak. Ranking naik juga dengan begitu banyak, 158 ke 130 kira-kira begitu. Tapi bila kita turun ke padang dalam kejohanan besar seperti Piala Asia, buat pertama kali dalam 4 dekad dengan tekanan dan sebagainya, harapan rakyat Malaysia bagi pemain yang ramai muda ini, adakah tekanan itu juga memberikan kesan kepada rentak dan prestasi permainan? Kalau tak ada tekanan, maknanya kita not serious. Daripada apa kita buat pun, apa-apa kita nak buat, kita kena macam mana kita overcome tekanan gugup. Saya ikhlas saya cakap, lawan Korea 1985 main di Korea. Kita menang di sini 1-0, return leg kita main di sana. First game main di Olympic Stadium, 90,000. 2 kali saya terkencing masa bermain. Cuma main? Ya, tetapi saya dapat mengawal prestasi saya. Faham tak? Ini tekanan pressure gugup dia dengan keadaan stadium, atmosphere dia. Yang pentingnya kita bukan saja mempelajari bola sepak. Macam mana kita nak pandai untuk overcome kita punya kegugupan, ketakutan. Jadi ini semua kita kena overcome dengan cepat. Mungkin sedikit sebanyak kita dapat lihat apa yang ditunjukkan mereka, semua orang akan cakap, oh, kita tak settle down. Terlampau ramai kerana kegugupan sebab tu saya cakap kita mesti tahu bahawa Piala Asia ni is too high, very high, tinggi. Jadi preparation tu kena, tak boleh kata 90%, kena 100%. Baik. Rizal, ada yang mengatakan bahawa mungkin bagi sedikit peluang kepada skuad negara kerana kita berada dalam kumpulan yang dianggap group of death. Kerana ada pasukan-pasukan yang gagah dalam itu. Selain Malaysia, seperti yang kita sebut tadi, ada Jordan, ada Bahrain dan sudah tentu ada Korea Selatan, di mana ramai pemainnya adalah bertaraf dunia yang bermain di liga-liga yang hebat dan sebagainya. Adakah Rizal merasakan bahawa ini satu justifikasi yang munasabah, yang boleh diterima? Kerana kumpulan itu dikatakan kumpulan yang lebih sukar berbanding kumpulan-kumpulan Thailand dan sebagainya. Apabila kita direzekikan masuk ke pusingan akhir, maknanya kita memang kena berdepan dengan pasukan yang terkuat dalam benua. Macam apa yang Datuk Zainal sebut, kita sekarang bertuah kerana format pertandingan sudah bertukar. Tahun ini barulah, edisi 2023 ini baru dikembangkan hingga 24 pasukan. Kalau tidak sebelum ini, 16. Zaman Muqtadari tahun 76 dan 80 dulu, 8 pasukan. Jadi sekarang daripada 47 negara yang semua bersaing, hanya 24 saja yang terpilih. Jadi mahu tidak mahu, memang pasukan negara terpaksa berdepan dengan pasukan yang kuat. Sebab itu sasaran untuk mara ke round of 16, iaitu pusingan yang seterusnya, adalah satu sasaran yang realistik. Walaupun kita sudah tentu sekarang ini rakyat secara umum, peminat secara umum beranggapan ataupun merasakan pesimistik disebabkan kita sudah tewas dengan jurang yang begitu besar kepada Jordan. Tetapi itu juga macam apa yang Datuk Zainal sebut, sebenarnya banyak faktor. Bukan saja dari segi kegugupan, apakah juga percaturan taktikal Kim Panggon itu betul atau tidak. Kerana selepas membentuk pasukan ini naik ranking seperti apa yang Cik Luqman sebut, daripada 158 hingga 130, itu satu kejayaan yang besar dengan peratusan kemenangan hampir 70% dalam lebih 27 perlawanan. Jadi bila hype dengan harapan peminat pun semakin tinggi, macam mana nak cope dengan harapan itu? Jadi saya rasa dalam perlawanan pertama ini Kim Panggon mungkin ada sedikit kesilapan yang dia harus tebus apabila bertemu Bahrain. Ya. Saya mau pergi kepada Sadiq untuk kita rangkumkan bahagian pertama, iaitu perlawanan Piala Asia menentang Jordan. Komen Sadiq berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Datuk dan juga Rizal dan juga prestasi Harimau Melaya secara keseluruhannya, dan juga melihat ke depan kita akan menentang Bahrain dan juga Korea Selatan. Apa penambahbaikan, tweaks yang perlu dilakukan? Saya seperti coach Malaysia ni. Menambahbaikan. Jadi penasihat kepada panuan. It's a good learning curve lah. Reality check kat mana setiap pemain memainkan peranan mereka
dalam perlawanan bertemu Bahrain nanti, lepas mereka belajar daripada kekurangan yang ada semasa bertemu dengan Jordan. So saya rasa mereka ada prestasi yang seperti mana yang sepatutnya mereka tonjolkan. Mereka boleh comeback, tetapi disebabkan beberapa faktor yang kita tak tahu, pemain sendiri yang tahu, di kalangan bilik pesanan mereka tahu. Dengan harapan yang ada, rakyat masih percaya, penonton Malaysia di Qatar masih ramai, tak balik lagi ke Malaysia. So saya mengharapkan mereka kembali. Kita pernah kata tentang inferior tu sepatutnya dah terletak ke tepi. Second game ini adalah menunjukkan kembali siapa kita. Jangan cakap Eko tu dah ada buat soap, tapi Eko tu sepatutnya terus menunjukkan keupayaan bahawa kita memang Harimau Melaya yang mampu kembali berjuang, sebab perjuangan belum habis lagi. Walaupun lawan Korea selepas perlawanan ketiga tu, saya rasa peluang tu masih ada. Walaupun ranking tu terlalu jauh, saya rasa dalam bola sepak, kalau ada kemahuan, ada bermain bermati-matian, saya rasa kita akan dapat satu pesan yang positif yang rakyat mungkin memaafkan hasil perlawanan pertama tu. Saya merasakan ia lebih kepada isu mental berbanding fizikal. Bila tu kita nak cakap pasal mental, these are clinical things lah dari segi psikologi yang menyebabkan kita hilang pertimbangan dan gugup tu akan berlaku dekat situ. Satu lagi faktor yang saya ingat lagi, Alex Ferguson berikan kepada pemain MU yang mereka paling tak suka makan jeruk. One of the reason makan jeruk itu adalah untuk mengurangkan kegugupan. So tanyalah Rooney pernah bercakap yang paling benci sekali 48 hours before game kena makan pickles tu. So benda-benda ni mereka ada kepakaran, mereka ada tu, saya tak tahu apa yang kajian yang mereka buat, tetapi itu adalah sebahagian daripada realiti yang perlu kita melihat, pasukan Malaysia melihat, dalam tim Malaysia melihat perkara begini. Ya. Saya rasa mereka akan kembali menunjukkan siapakah mereka dengan Bahrain. Sekurang-kurangnya kita gembiralah melihat perlawanan tersebut. Datuk, saya ingin kembali kepada apa Datuk sebut sebentar tadi berkenaan dengan zaman kegemilangan bola sepak negara tahun 80-an, zaman Muqtada Hari dan sebagainya. Kita tidak boleh elak, tiap-tiap kali kita berbincang berkenaan dengan bola sepak negara, kita mesti akan sebut berkenaan dengan zaman kegemilangan Muqtada Hari, Sochin On dan ramai lagi pemain-pemain legenda. Tapi kalau kita bincang hari ini, apa masalah bola sepak Malaysia? Apa masa depan? Sudah tentu antara yang akan disebut adalah mungkin kualiti latihan kita tidak cukup bagus, bukan kualiti antarabangsa, mungkin masalah dana, mungkin masalah kita tidak bermula daripada umur yang muda dan sebagainya. Ini semua antara teori-teori yang sering kita dengar. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan zaman Muqtada Hari sebagai contoh, tahun 80-an, dan sudah tentu Datuk mengetahui, perkara-perkara ini juga saya rasa tidak ada pada waktu itu. Saya tak percaya ada, betulkan saya jika saya salah, saya tak percaya ada dana yang tinggi pada waktu itu ataupun latihan yang mungkin bertaraf dunia seperti kita lihat di negara-negara Eropah pada ketika itu. Tapi kita boleh cemerlang sekurang-kurangnya di pentas Asia. Jadi apa beza zaman itu dengan zaman sekarang? Mengapa kita tidak boleh emulate perkara itu sekarang ini, hari ini, berbanding apa yang kita saksikan 40 tahun lepas? Saya di sini, benda ni banyak perlu saya bentangkan. Saya tak menafikan bahawa daripada segi material of player, zaman dulu dengan sekarang memang more quality on dulu. Sebab banyak sebab dia, tetapi player sekarang banyak beruntung kerana mempunyai semua facilities world class. Quality maksudnya ketahanan dan sebagainya. Adakah semua dijaga? Makan, minum, padang, kasut, baju. Kita cuma datang seluar panjang je dengan padang. Semua ni tu. Okey, bezanya zaman dulu salah satu tetapi sebab itu amateur, everybody, semua orang nak pergi ke era professional. Okey, tetapi ada juga banyak baiknya kita kena ambil apa yang baik di amateur time, kita satukan dengan profesional. Kerana kita telah terbukti dulu kita mempunyai ramai pemain yang berkualiti, sekarang berkurangan. Asal sekarang dengan akademi, dengan apa banyak, dulu tak ada akademi. Jadi dulu mereka nombor satu merata-rata mereka bermain bola.
seperti di Brazil. Kalau you tengok, kalau you pergi Brazil, semua tempat ada ruang kecil, semua orang main bola. Sama juga kita di sini dulu. Tu senang kita player tu boleh improve on themselves. Itu satu yang kita boleh dikatakan tak dapat lagi. Dan one player akan bermain at least 150 to 200 game per year. Correct? Rizal lama, at least. So di sini dia dapat memahirkan lagi, menajamkan. Tetapi bila kita dah masuk era profesional, semua telah dijaga, gaji mereka dibayar besar, mereka kena fight place. Kadang-kadang kurang minit permainan juga amat penting. Dan saya rasa facility sekarang ada yang tahap profesional tetapi bukan untuk public. Semua adalah untuk klub, untuk persatuan. Jadi di sini untuk mendapat lebih ramai lagi pemain bola yang social football daripada kecil, memang kita berkurangan sedikit di sini. Tetapi bila kita dapat sampai ke tahap profesional ni, satu sistem yang lebih cepat untuk memajukan mereka. Tetapi masih lagi kita tak sampai di situ. Yang kedua, saya berada di era Datuk Sri An Arwah Mokhtar Darmagam. Saya amat beruntung. Saya 17 tahun, 16 tahun lebih 17 tahun saya dah berada di penghujung tim 80-an. Itu satu tim yang begitu solid. Jadi di sini saya boleh dikatakan saya punya friendly game semua kalah 3, kalah 4, kalah 5. Sebab saya main dengan England. Saya main dengan Saudi, saya main dengan Jepun. Inilah yang quality national team nak. Kan? Kita dah tahu dah satu standard yang begitu tinggi untuk kita preparekan satu tournament yang begitu tinggi. Tetapi sekarang ni kita satu tim yang baru naik. Baru naik, sukar untuk kita mendapat bermain. Saya rasa kalau kita ajak England main lagi pun 4-5 years yang lepas ni diorang pun Dia tak nak. susah. Tak nak main. Tapi time saya ajak aja Jerman, ajak aja mana kita akan dapat bermain dengan mereka. Cara automatiknya tim tu akan dapat experience yang baik dan juga meningkat. Itu yang apa kita dapat lihat, apa yang Coach Kim Panggun ingin buatkan sebelum kita pergi ke Piala Asia. Alhamdulillah sedikit sebanyak kita dapat Merdeka Tournament, kita dapat meningkatkan mereka. Dan kita kena ingat di dalam Piala Asia sekarang kita masih lagi babies. First time main. Jordan dah 5 kali. Sebelum bermain dengan kita, dia dah 5 kali. Kali yang kelima dia bertanding di dalam Piala Asia. Bermakna mereka dah memahami dah. Jadi kita kena perlu banyak homework untuk the next insyaAllah next Piala Asia dan juga untuk the next game. Kita belum tamat lagi. Macam Tuan Sadiq cakap tadi. Saya pun tadi bentangkan Arab Saudi beat Argentina first game in the World Cup. At the end muncul juara. Dan juga Malaysia tahun 2010 kalah dengan Indonesia dalam Piala AFF. At the end kita ambil cup. So benda-benda ni kita player kena faham. So football in Asia Cup for Malaysia belum end lagi. Two game ni you kena give more than 100% and kembalikan balik maruah dan kepercayaan seluruh keluarga bola sepak Malaysia. Saya tertarik dengan apa Datuk sebut awal tadi. Di Brazil kita lihat anak-anak kecil bermain bola di setiap ruang yang ada di favela dan sebagainya. Ini kita tahu. Jadi ia soal membudayakan bola sepak itu bermula daripada usia yang muda. Kerana dulu argumennya adalah mungkin kita tidak boleh bersaing dengan negara-negara Eropah kerana apa? Faktor nombor satu adalah fizikal. Kita kecil, mereka besar. Tapi selepas kita lihat kemajuan Jepun, Korea Selatan kali ini, mereka juga fizikal kira-kira sama dengan Malaysia. Jadi itu bukan faktor besar. Rizal, poin itu, adakah kita lihat ibu bapa di Malaysia sekarang ini masih lagi melihat bola sepak ini bukan kerjaya yang benar-benar bagus, yang bukan promising? Kerana jika ada anak kecil yang mengatakan saya ingin menjadi pemain bola sepak profesional di Malaysia, mungkin mereka tidak dapat galakkan. Adakah masih lagi kita ada mindset itu sekarang?
Saya rasa tidak. Tetapi kebanyakan ibu bapa yang masih lagi percaya ada harapan dalam bola sepak ini, mereka dalam kalangan B40. Mereka memikirkan bola sepak ini adalah satu cabang kerjaya yang boleh bagi rezeki yang besar untuk anak-anak mereka. Kalau kita lihat juga, kalau mereka yang berada dalam kalangan kelas pertengahan dan T20, mereka ada banyak option lain. Mereka boleh sekarang Tenis dan selesa, sebagainya. kalau sukan-sukan individu yang boleh membawa pulangan yang lebih besar. Sebab itu bagi saya, kalau untuk sukan untuk masa sudah tentu bola sepak. Dan kita lihat juga, macam saya nak tambah apa yang Datuk Zainal sebut. Datuk Zainal merasa bermain era amatur pasal dia main national team 1980 first Merdeka Tournament dia, dan dia bersara pada 1997 selepas Sukan C. Kita masuk kita semi pro 89. Baru kita buka pada pemain luar asing yang berkulit putih. Sebelum ni macam Fandi Ahmad main untuk Kuala Lumpur pada pertengahan 80-an. 94 kita turn professional sepenuhnya dalam liga. Jadi dalam transisi itu sebenarnya banyak perkara yang berlaku, yang kemudian ada pula skandal rasuah pada 1994-1995 yang membuatkan kita hilang satu generasi yang merencatkan pembangunan kita. Jadi kalau kita tengok evolusi bola sepak Malaysia ini, kita mula-mula dari amatur ke semi pro, kemudian ke profesional, tetapi ada kelompongan yang sampai sekarang kita tak boleh perbaiki. Jadi ini memerlukan satu agenda nasional yang perlu pembabitan semua pihak. Tapi saya rasa ini tidak akan berlaku kerana tidak ada iltizam politik dalam kalangan pembuat dasar dan juga semua pemegang taruh. Ini sebenarnya masalah bola sepak negara. Ya, dan agenda pembangunan dan iltizam politik itu banyaknya bertunjangkan kepada, suka ataupun tidak, dana atau wang. Kalau kita lihat liga tempatan lah, suka atau tidak, yang menerajui jauh sekali adalah JDT. Okay? Tanpa kalah saya kira 2 musim, kalau tak silap saya. Tapi argumennya sudah tentulah, JDT ini duit banyak. Dia seperti Manchester City Malaysia. Jadi disebab itu dia ada satu kelebihan, advantage yang begitu besar. Jadi Sadiq, adakah kita perlu terima hakikat bahawa wang itu adalah antara batu penghalang yang terbesar untuk bola sepak kita maju, baik di peringkat liga tempatan maupun kalau kita bertanding dalam kejohanan antarabangsa? Okey, kita tengok City di England, tapi England tak pernah menang Piala Dunia selepas 1966. Ya. So Kelab melihat tu. Kelab tu saja yang menonjol. Itu yang berlaku bila Manchester United menguasai Liga Inggeris. Pada itu saya ada di England. Manchester kalah dengan kelab yang paling bottom sekali. Kita nak cakap ini bukan saya suka berjudi, tapi pertaruhan itu ramai orang yang menurut di rakyat Britain di bawah temara kepada Manchester United sebab dia kalah 1-0 sebab prediction tu. Tetapi ia merosakkan sistem bola sepak kebangsaan England itu sendiri. Kerana penguasaan Manchester itu menyebabkan pasukan-pasukan ini tidak ada ruang. Pemain-pemain yang bermain dekat liga itu bukan pemain England. Ya. Pemain-pemain luar. Kau tengok line up dekat situ, kita tengok sekarang line up ini, berapa kerat yang memain Manchester City adalah orang England, berapa yang orang yang memain pasukan Arsenal adalah orang England. Sehingga liga memkenalkan peraturan untuk Yes. ada kuota pemain Inggeris. Kota itu akhirnya terpaksa dibuat begitu. Apa yang berlaku, saya tidak menidakkan keupayaan JDT 10 tahun jadi juara, tetapi menyebabkan membeli semua pemain kebangsaan kebanyakannya berada di kat JDT, dan mereka tidak diruangkan seperti mana Datuk cakap tadi, minit permainan itu memberi impak kepada mereka dalam kejuaraan sebenar. So ini adalah sesuatu yang tak sihat. Saya mengharapkan dalam liga kita paling busuk pun ada 4-5 tim yang setanding dengan JDT. Ya. Barulah kita akan nampak kemeriahan kejohanan itu sendiri. Datangnya penonton ke stadium yang telah dirungutkan berbelanja besar tapi tidak ada. Kemudian tu kita lihat juga tentang impak perkembangan sektor-sektor berkaitan dengan bola sepak. Barulah kita nampak kemeriahan tu. Dan lahirnya lebih banyak pembangunan di peringkat angka umbi. Kalau dulu masa Datuk Zainal berada, setiap institusi kewangan ada kelab bola sepak bawah pembangunan. Tanya saja apa saja bank. Dan mereka ada kelab-kelab pembangunan
yang membimbing anak-anak kecil ini bermain bola sepak selain daripada peranan yang dimainkan di sekolah. Yang Datuk cakap dulu, kemeriahan padang bola sepak di sekolah itu boleh diakses oleh semua masyarakat sosial setempat. Tetapi kini padang bola sepak, saya minta maaf lah saya tak cakap ini, seperti padang bola sepak St. Gabriel lah dulu. Dia sebuah sekolah tu paling unik sekali dalam Malaysia sebab dunia pagar, timbuk batu, ada kaca atas tu. Kerana hebatnya St. Gabriel pada ketika itulah. Saya tak tahu cerita apa. Tetapi sekarang ni semua sekolah telah ditembokkan di pagar dan orang tak boleh akses. Ya. So dahulu saya pemain bola sepak, saya boleh akses sekolah menengah, sekolah rendah pada bila-bila masa, weekend. Ya, sekarang ni yang terbaik mereka ada adalah taman-taman permainan yang kualitinya agak... Itu taman permainan, Lokman. Ada taman permainan yang ada bola sepak itu, taman permainan yang guided taman. Tapi taman permainan yang biasa-biasa ni, ya Allah, sekangkang kera tak tahu apa yang berlaku. Berkongsi dengan gelongso dan sebagainya, Yes, padang ada lubang dan ada sampah dan sebagainya. So, satu lagi adalah tentang mindset. Saya tak tahu, ini masih lagi saya bercerita pasal sekolah di bawah kementerian yang mana dahulu ramai guru-guru dilatih diberikan khusus kejuratan asas bola sepak. Maksudnya mereka tu tak buta dari segi konsep falsafah bola sepak itu, kemahiran bola sepak itu. So, tapi sekarang ini tak ramai yang berada dan sanggup berjuang macam guru masa dulu. Generasi sekarang guru allergic matahari. Tu ini masalah. Macam mana nak menghidupkan budaya sukan sekolah tapi itu? untuk berlaku adil juga kepada guru, kalau kita lihat sektor perguruan pun berapa ramai guru-guru lelaki. Saya rasa majoriti guru-guru wanita. Kita tidak boleh mengharapkan guru wanita menjadi jurulatih bola sepak. Boleh. Jadi sekarang ni cuma kalau dari sudut realitinya kita dah tak boleh lagi mengharapkan cikgu-cikgu yang dulu menjadi jurulatih. Kalau dulu first Merdeka Tournament dulu seorang guru Neo Bun Hian. Kemudian memang kalau Datuk Zainal ni mesti ramai guru-guru yang menjadi ini. Kita punya pentadbir pun semua bekas guru. Tetapi kemudian sekarang ini dunia kita sudah berubah. Jadi dengan tuntutan guru nak jadi untuk mencapai pencapaian akademik untuk anak murid pun sekarang dah cukup tinggi. Jadi sekarang ini sebab itu saya sebut tadi mengenai agenda nasional. Bila agenda nasional dia akan membabitkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan kena bantu semua guardians dalam bola sepak ketempatan ini khususnya FAM dan juga MFL bagaimana untuk memastikan pertama mereka mendapat dana. Apa yang soalan tadi Lokman tanya tadi. Dana yang mencukupi untuk memastikan pembangunan dari bawah peringkat akar umbi sehinggalah ke peringkat elit. Kalau peringkat elit, kita nak pergi travel tu sekarang dengan kos sara hidup yang tinggi sekarang ini di sini dengan currency exchange mahal kalau kita nak training camp di luar. Jadi berapa kosnya untuk setahun katakan 7 perlawanan kita nak main di overseas mahal kalau di Eropah. Kemudian untuk kita nak pastikan pula di peringkat kelab tidak ada masalah tunggakan gaji. Sekarang kita masih lagi terbelenggu dengan masalah tunggakan gaji. Dari zaman Datuk Zainal tak ada pasal dia semua kelab yang kuat-kuat yang main. Kelab kaya. Semua kelab kaya. Ya. Jadi saya rasa sebab itu satu mind shift tu kita kena lakukan sekarang ni. It's now or never. Kerana kalau tidak kita akan cakap lagi dalam 30 tahun benda yang sama jika tidak ada iltizam politik dalam semua pemegang taruh untuk melakukan sesuatu sekarang. Ya. Itu dia. Mungkin Saya pun nak tambah kat sini sikit. Sila. Sedap sedap. Okey, balik kepada sekolah dekat sekolah lah kita nak jadi orang. Kita nak jadi orang di sekolah. Kita nak jadi ni, nak jadi doktor, nak jadi tu di sekolah ni penting. Jadi zaman saya memang saya tak nafikan tiap-tiap cikgu yang mengajar bola mempunyai basic tentang coaching. Time tu. Jadi sekarang ni mungkin zaman dah berubah, kekurangan. Jadi kita kena kembalikan ini balik. Kerana sekolah mungkin masih lagi banyak sekolah mempunyai padang sendiri dan apa. Jadi di sini kita Datuk Presiden FAM dia ada satu kumpulan yang sulit untuk membantu macam mana nak menaikkan saya di dalam tu Datuk Syiah, Datuk Santok, ramailah. Safi Sali tu kalau dah tidak sulit lah kerana dah bagi tahu nama sekarang. Ini eksklusif. Eksklusif task force.
yang membantu juga untuk peningkatan bola sepak. Jadi kita pernah bentangkan, mungkin kita tidak mendapat jurulatih baik di sekolah. Kita mempunyai ramai bekas-bekas pemain. Kan, saya rasa tidak, jika pemain itu tidak mahu mengambil CJ kejurulatihan pun, mereka masih boleh kita letakkan di sekolah kerana tidak memerlukan sijil. Cuma untuk mengajar budak-budak ni basic of football. Kerana di sekolah, jika kita ajar mereka salahlah mereka sampai bila-bila. Jadi itu amat penting. Bermakna di sekolah akan melahirkan ramai pemain-pemain bola. Tetapi kita mungkin kekurangan jurulatih. Saya tahu bila satu tahap tu jurulatih akan tanya berapa dapat dana. Dana apa-apa pun akan balik ke dana. Ini kita kena usahakan. Ini Menteri Belia dan Sukan sendiri pernah suarakan bahawa apa saja inisiatif yang kita nak laksanakan, sememangnya duit dan dana itu bukan satu-satunya faktor, tapi ia adalah antara faktor yang terbesar. Kalau saya nak tarik perbincangan ini besar bukan saja kepada Piala Asia, tapi skuad negara secara keseluruhan, klub-klub dalam liga tempatan kita, klub-klub di Malaysia. Kalau kita lihat bagaimana Datuk respon kepada kenyataan bahawa ya, kita ada perancangan, kita ada semua, tapi semuanya perlukan dana. Infrastruktur latihan perlu dana. Untuk dapatkan jurulatih yang mantap khasnya peringkat antarabangsa perlukan dana, kena bayar gaji tinggi. Sekarang ini gaji pemain juga semakin mahal. Seperti yang Rizal sebut sebentar tadi, untuk friendly atau menggunakan fasiliti di luar negara juga mahal. Kalau kita lihat klub-klub di dalam Malaysia sebagai contoh, JDT mungkin stand out kerana mereka ada ramai mengatakan ini sebab dana, dan pada saya itu bukan salah kerana kalau JDT ada dana, wajar digunakan untuk memajukan klubnya. Walaupun saya bukan orang Johor, saya nampak logik di situ. Tapi bagaimana dengan klub-klub seperti Selangor, seperti Sarawak? Selangor negeri terkaya di Semenanjung, Sarawak juga agak kaya. Jadi mengapa kita tidak lihat perkara ini diterjemahkan kepada kualiti pasukan bola sepaknya? Kita kena ambil satu contoh, kita tak payah pergi luar. Kita ambil satu contoh apa yang ditunjukkan oleh JDT. Saya masih ingat lagi sampai bila saya kata dulu Yang Amat Mulia Tengku Mahkota pernah berkata, if you have money also you don't have brain, tak guna. Okey. So jadi di sini untuk permulaan saya rasa kelab-kelab yang ingin maju ke mereka jangan dulu menggunakan wang untuk membeli instant player. Kerana ini akan habis dengan masa depan. Saya sampai hari ini saya bertanya, kenapa tiap-tiap negeri tak boleh tubuh satu clubhouse, satu padang, medical room sendiri, gym sendiri yang kepunyaan tim bola sepak. Seperti mana yang JDT ada sekarang. Pemain-pemain ni facilities important bagi mereka. Kan? So injured tak payah pergi hospital beratur, injured next door. Kan? Okey. Adakah JDT satu-satunya klub yang mempunyai fasiliti itu sekarang? Yes, itu yang patut, contoh yang mula-mula kita kena ikut. Okay, next room gymnasium. Kan? So mungkin kalau FC club tidak mempunyai dana, kenapa badan-badan yang ada yang boleh membantu buat satu ni boleh guna 30 tahun, 40 tahun. Dan hak tu bukan hak tim bola. Itu adalah hak pasukan bola sepak negeri. Ya. Jadi ini sedikit sebanyak saya rasa dapat membantu pemain-pemain. Ya. Saya pernah berbincang dengan pemimpin di Kementerian Belia dan Sukan sendiri, dan masalah dana ni sudah tentu sering dibangkitkan sejak azali lagi lah. Saya juga pernah berbincang dengan pemain-pemain sektor swasta, kerana pada ketika itu antara mereka yang berada dalam pentadbiran mengatakan bahawa kerajaan ada dana yang terhad, kerajaan negeri, kerajaan swasta ada dana yang terhad. Banyak lagi masalah kita perlu tangani. Sukan ni sudah jatuh keutamaan yang mungkin bawah-bawah 8, 9, 10 dan sebagainya. Jadi mereka berharap pemain swasta, individu atau syarikat swasta akan memainkan peranan. Dan ada yang mengatakan bahawa Tony Fernandes beli kelab luar, Vincent Tan beli kelab luar. Baru ini Madrid pun melabur di kelab luar. Kenapa mereka tidak memilih untuk berlabur ke dalam kelab
tempatan sebagai setidak-tidaknya corporate social responsibility. Tapi saya mau dapatkan pendapat Rizal dulu sebelum Sadiq. Pemain swasta pula mengatakan, apabila kami melabur, kami melihat pada pulangan, itu KPI kita. Dan saya tak salahkan mereka kerana sudah tentu tidak ada organisasi atau individu yang mahu membakar duit secara sukarela. Jadi bagaimana kita jawab soalan ini? Di saat kita mendambakan pelaburan daripada pemain swasta ataupun individu swasta, apa pulangan yang mereka boleh dapat? Ya, kalau kita lihat sebelum ini Tan Sri Vincent Tan pun melabur di Cardiff. Kita lihat corporate philosophy mereka adalah mereka mesti nak promote bisnes mereka. Jadi bisnes mereka, target audience mereka di luar, di Europe, ya. Dan untuk mereka melabur dalam bola sepak tempatan, mereka berpendapat tidak ada pulangan atas pelaburan disebabkan nilai komersial yang disifatkan sebagai tidak mencukupi untuk mereka. Tetapi kalau untuk berlaku adil kepada MFL dan juga FAM, mereka bekerja keras untuk meningkatkan nilai komersial dalam 5-6 tahun kebelakangan ini. Sebab itu pasukan penonjolan JDT sebagai satu kuasa di peringkat yang boleh bersaing di peringkat Asia, itu pun juga meningkatkan value, commercial value untuk pasukan negara dan juga untuk bola sepak negara. Cuma ia tidak mencukupi. Dan kalau kita lihat, kalau JDT, kalaulah katakan semua pasukan negeri, macam kenapa Sarawak dan Selangor tidak ni, nak bantu Datuk Zainal tadi nak tambah sikit. Kerajaan negeri, apakah mereka memberi sokongan secara penuh? Kalau penuh pun, kenapa Persatuan Bola Sepak Selangor, majikan Datuk Zainal dulu, kenapa sampai sekarang tidak ada satu pusat latihan untuk digelar rumah mereka sendiri? Sedangkan mereka buat 33 kali menang Piala Malaysia. Jauh lebih lama daripada JDT, mereka adalah gegasi yang disegani di peringkat Asia. Tetapi mereka sampai sekarang tidak ada. Apakah salah pemimpin di peringkat persatuan atau salah kerajaan negeri? Kita kena lihat kalau dulu Allahyarham Datuk Harun Idris jaga FAS, jaga Selangor dan juga peringkat negara. Tapi apa jadi? Kemudian maknanya kenapa dana yang ada di peringkat di JDT itu digunakan sewajarnya? Ada stadium sekarang. Jadi kalau katakanlah kalau semua negeri ada sokongan sebegitu, dana pertama sekali untuk infrastruktur, kemudian untuk bagaimana untuk membentuk pasukan yang padu, barulah ada nilai komersial. Kita mengharapkan dapat kita mengajak sektor swasta. Kalau dulu adalah syarikat pembuat rokok yang taja, ya. Kemudian syarikat telco yang taja, tapi pada kadar yang cukup rendah. Kemudian Astro, bagaimana mereka menaikkan profil bola sepak tempatan dengan tajaan yang ni, dengan siaran-siaran yang meluas. Siaran langsung sampai 6 perlawanan dalam seminggu. Jadi itu sebenarnya the way forward. Cuma kita sekarang ini macam mana kita nak pastikan investment daripada pihak swasta pula, dana yang dapat tu digunakan untuk kebaikan untuk pasukan negeri, bentuk semula. So it comes back, maknanya benda tu berpusing untuk kemajuan bola sepak negara. Tapi ini tidak berlaku. Jadi kita nak salahkan pihak-pihak tertentu pun kesian juga, pasal kerana mereka sikit-sikit kata tak dapat dana, tak cukup lah apa semua, pengurusan dana tak betul. Jadi saya rasa ilmu pentadbir Persatuan Bola Sepak Negara juga harus diperkasakan. Bagaimana untuk, pasal dah ada contoh yang baik JDT. Cuma kenapa negeri-negeri lain tak boleh ikut? Itu persoalannya. Ya. Memangnya kita sudah pun mengiktiraf bahawa duit itu bukan segala-galanya, tapi sudah tentu ia faktor utama atau salah satu faktor utama dalam membangunkan bola sepak, sama ada di peringkat kelab ataupun di peringkat negara. Jadi Sadiq, adakah ini chicken and egg situation di mana sektor swasta tidak mahu melabur ke dalam bola sepak tempatan kerana tidak ada pulangan, dan itu menyebabkan bola sepak tempatan tidak maju dan tidak dapat mencapai nilai komersial yang lebih tinggi dan tidak dapat menarik pelaburan oleh pihak swasta. Jadi dia adalah satu kitaran yang vicious cycle, kata orang. Saya nak ambil satu analogi yang minta maaf tak ambil bola sepak, saya ambil Persatuan Letua Langkawi. Okey, kembalinya Petronas kepada Letua Langkawi selepas yang menganjurkannya adalah di bawah Majlis Sukan Negara. Barulah Petronas sanggup untuk menjadi penjaja utama kepada Letua Langkawi tahun lepas. So isu dia pasal profesionalism, urus takbir, sistem keuangan yang dilaburkan. So kita berbalik pada satu ketika dulu kita ada rakan sukan yang begitu ramai dalam sukan-sukan besar negara. Tapi rakan sukan tu terus menghilang.
Okey, saya rasa Rizal berada dekat era tersebut kerana disebabkan tabik urus dana yang diberikan oleh rakan sukan itu tidak diuruskan dengan betul oleh persatuan-persatuan kebangsaan. So kita melihat kepada, saya lihat entiti bola sepak ini unik ya. Apa yang Rizal cakap, keluarga B40 itu adalah yang menyokong anak untuk menjadikan ruang kerjaya. Itu adalah perkara benar, Rizal. Itu adalah perkara benar, Luqman. So kerana yang pada kajian yang kami buat di lapangan, yang hadir menonton bola sepak itu adalah 80 ke atas adalah B40. So reality itu. So mereka datang dengan anak, tetapi di keadaan ekonomi sekarang ni, lepas pandemik ini menyebabkan tekanan peningkatan kos hidup 30%, itu adalah reality check, betul. So mereka tidak ada pilihan untuk tidak hadir ke stadium disebabkan itu. Jadi kita melihatkan skop yang lebih besar untuk penerimaan pihak-pihak JLC dan syarikat-syarikat besar untuk menjadi penaja kepada kelab-kelab sekarang ni, dikatakan era profesional secara keseluruhannya. Saya rasa kita perlukan individu-individu yang betul-betul bertanggungjawab, yang bukan hanya untuk mengayakan diri sendiri tetapi untuk membangunkan adalah iltizam negara, semangat, kerana sukan itu, bila sukan itu berjaya, dia akan memberikan satu gambaran periklanan yang begitu percuma dalam masa yang begitu panjang. Kau tengok bola sepak 2 jam percuma je, prime time. Mana ada sukan lain. Ya, dan limpahan ekonomi. Seperti kita disaksikan di Liga Perdana Inggeris, ramai peminat di luar negara yang membeli merchandise dan sebagainya, yang pergi ke saya pernah merasai dimarahi oleh penduduk tempatan Liverpool dan berkata, you are disturbing our social development, kata. Kerana you datang, polisi pasukan Liverpool tu berubah, beralih 40% kepada orang luar. Dan saya tak boleh bawa anak saya menonton perlawanan home pasukan Liverpool. Saya terperanjat. Saya terperanjat. It's the same thing masa saya pergi Manchester. Orang tempatan merasakan hak mereka dirampas. Kerana tempat duduk di stadium tak cukup. Sebab tu Liverpool besarkan stadium macam Manchester United. So, the same thing happen to Spurs, Arsenal. So, melihatkan sini, kita lihat balik pada professionalism, balik pada untung rugi dollars and cents, dan satu lagi input adalah the human capital. Siapa yang menguruskan benda-benda ini? Bukan setakat duit, tapi kemanusiaan. Dalam sistem organisasi itu ada manusia dan ada bukan manusia. Macam mana kita satukan manusia dan bukan manusia jadi satu roh yang menjadikan sumber kejayaan. So sukan ni, saya pernah berkata kepada one of the professor kat universiti saya, you bawa macam-macam profesor pergi overseas nak naikkan ranking Universiti Malaysia tak akan berlaku. Tapi kalau you bawa budaya dan sukan untuk memperkenalkan universiti you, ia akan berlaku sedikit sebanyak, kerana itu kita akan bangunkan bersama dengan universiti yang berada di luar negara yang rankingnya dari segi akademik tertinggi. So itu kita kena faham macam mana kita nak bermain dengan sistem itu secara lebih praktikal dan lebih bijak lah, saya rasa. Ya, limpahan itu pelbagai dan luas. Dan nasib baik waktu saya pergi ke Anfield tidak ada perlawanan. Jadi saya tidak berdepan dengan situasi untuk merebut. Pada ketika itu sepatutnya ada Manchester United lawan Liverpool, tetapi ditunda kerana FA Cup. Tapi saya tengok harga tiket pun tak mampu untuk dibayar kerana itu adalah perlawanan yang besar. Satu soalan penutup untuk bab dana ni, Datuk. Adakah ini yang disebut tadi masih lagi menjadi kebimbangan, iaitu pemain swasta risau untuk berlabur kerana risau pengurusan keuangan itu questionable, kata orang. Adakah ini antara perkara yang dibincangkan dalam kumpulan sulit bersama dengan individu-individu itu? Saya suka knowledge of football. Bukan saja on tactical apa, dan juga on management pun kita nak ambil tahu. Walaupun bukan dalam bidang saya, tetapi apa yang saya tengok, satu badan atau satu komiti harus ditubuhkan oleh correct me kalau saya salah, Tuan Sadiq dan Rizal, harus ditubuh dengan tiap-tiap pasukan FC. Baik itu a professional komiti yang pandai cari dana.
dia tak payah orang bola. Dia is a real people, satu komiti 4-5 orang cari dana untuk kelab. Makna dia whatever dia nak jual, dia nak jual ke, dia nak pergi ni ke, dia nak pinjam ke, dia nak apa ke, for the stable of the club. Memang saya tak nafikan. Saya boleh cakap 70 ke 80% tim yang di dalam liga kita ni bermasalah dengan dana. Kalau mereka nak kuatkan tim, mereka perlu mendana yang besar. Kan? Jadi sebab tu JDT kita nak ada tim 4-5 tim yang dapat just below JDT. Kita akan dapat satu structure football yang baik, national team yang baik, ramai player yang baik dan league yang sungguh meriah. Balik kepada dana, nampaknya satu syarikat lah, tiap-tiap satu pasukan. Ni yang saya dapat lihat lah, untuk mencari dan menjaga dana tiap-tiap kelab. Dan bila dah ada tu, kalau kita ada 8 juta, kita belanja 8 juta. Kalau kita ada 20 juta, kita belanja 20 juta. Bau stable. Tahun depan kita tambah lagi, ada 10 juta. Lama jangan kita ada 5 juta belanja 20 juta. Kan? Orang ni, company ni akan bagi selepas next season ataupun selepas kita menang. Jadi tidak stable tiap-tiap pasukan. Ya. Saya nak tutup perbincangan ini dengan satu soalan cepumas yang saya nak tujukan kepada semua. Saya mulakan dengan Rizal dulu kerana dia paling lama diam. Jadi full circle, kita mula dengan perbincangan Piala Asia, kita tamatkan juga dengan perbincangan Piala Asia. Semua sedia maklum, prestasi yang agak hambar perlawanan pertama, kita kalah agak besar, tapi kita ada lagi 2 perlawanan. Dapat kata Datuk dan juga tadi Sadiq tadi, it's not the end of the world lah, bak kata orang, kerana ada sejarah tercatat bahawa kita pernah kalah, ada pasukan lain pernah kalah teruk dalam perlawanan pembukaan tapi muncul juara atau mara dengan agak jauh lah dalam kejuaraan itu. Jadi secara realistiknya, Rizal, di mana Rizal nampak Harimau Melaya akan tamatkan kejohanan Piala Asia secara jujur? Secara jujurnya ialah saya mau bersikap optimis untuk sasaran ke pusingan 16 pasukan terakhir, tapi saya lihat bersandarkan mungkin psychological state of mind mereka sekarang, saya rasa susah. Mereka maknanya mungkin tersekat di peringkat kumpulan lah, sebagaimana edisi 3 edisi terdahulu. Kedudukan dalam kumpulan, adakah Rizal sudah memikirkan sejauh itu secara spesifik? Sebagai penganalisis sukan sudah tentu. Nombor 3, nombor 4, nombor 2. Nombor 2 tak mungkin lah. Nombor 3 atau nombor 4. Dia dengan hype yang ada pada pasukan negara ni, sudah tentu kita tidak boleh bersikap pesimis. Cuma saya seorang yang realis berdasarkan keputusan menentang Jordan tu untuk mereka bangkit menentang Bahrain, kemudian dengan Korea Selatan yang kita lihat diterajui oleh Lee Kang-in yang biasa bekal pas kepada Kylian Mbappe. Bayangkan pemain bertaraf dunia nak main dengan pemain pasukan kita. Kalau kita, Jordan ada Musa Al-Tamari main untuk Montpellier di Ligue 1, kita punya player yang ada Champions League experience Dion Cool saja. Jadi selagi kita masih lagi star di peringkat di dalam pompong dalam kolam kita sendiri, saya rasa inilah level kita yang terbaik adalah peringkat kumpulan. Okey. Sadiq, jangkaan realis dan jujur? Saya jaga jujur, memang kita hanya berada di peringkat kumpulan, tetapi it's just a good learning curve dekat mana yang perlu mereka belajar, terutamanya pemain-pemain yang masih muda, Faizal, Aiman, Akia, geng-geng yang muda-muda ni belajar, dan saya harap 4 tahun akan datang mematangkan mereka dan menjadi lebih kompetitif dari segi aspek physical conditioning mereka. Mereka tahu sekarang ni, kita lihat Faizal kena body contact terbang melayang. So Datuk Zainal dulu tak ada macam itu. Dia main dengan pertahanan, tiba-tiba jadi forward, lain orang lain yang terbang, dia masih ke depan. Saya kira sampai sekarang pun tengok so tegapan dia. So kita melihatkan seperti mana Matthew Davis bercakap bahasa press conference Malaysia, penonton harus terima realiti bahawa kita berada dekat 3 terbawah dalam ranking itu. So saya rasa, saya mengharapkan mereka menunjukkan kembali semangat mereka yang kita mereka dapat memberikan persembahan terbaik. Itu dah cukup memuaskan hati bahawa kita memberi harapan pada bola sepak Malaysia di Asia.
kita ada harapan itu. Tapi saya rasa realistiknya 4 tahun akan datang. Saya hargai kejujuran Rizal dan Sadiq yang memberikan pandangan yang realis. Memang itu yang kita mahukan. Tapi saya harap Datuk mungkin lebih sedikit optimistik ataupun Datuk akan bersifat realistik juga. Bagi saya tak menafikanlah satu benda yang sukar satu benda yang sukar tetapi tidak mustahil bagi saya. Di sini saya pandangkan 2 poin poin yang pertama, pemain tim jangan angkat bendera putih kerana some of the player mungkin this is the first and the last dia punya Asia Cup. Give all out dalam bola sepak macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. So ada peluang. Yang kedua, give your best, belajar experience ni macam Tuan Sadiq cakap, kerana saya rasa kalau the next Asian Cup katalah 70% the same player berada, saya rasa standard dah lain. Mereka dah tahu. Dia dah tahu dah, kita datang di satu tempat yang ni tau. Dan dia pun akan pass the message to the other player. Tu ada tu. So jadi experience ni jangan membazirkan. So kita dah target Malaysia qualified dengan at least 4 mata dengan Jordan, dengan Bahrain. Nampaknya kita dah hilang sesuatu. Jadi manalah tahu dia give their best, we get 3 point lawan Bahrain. Saya rasa Korea pun takut nak lawan kita sebab do or die mission. Do or die mission ni, sebab tu orang panggil do or die mission. Kalau kita betul-betul fokus, dia akan berlaku. Ya, betul. Kalau you sebut je, mungkin tak akan berlaku. Tetapi kalau dengan hati you bagi, today do or die mission, insyaAllah dia akan berlaku. Jadi, bagi saya walaupun masih ada lagi sedikit hope, saya nak hope ni berjaya lah. Akhir sekali Datuk, saya tak gemar bertanya soalan ni, tapi ramai di luar sana yang mungkin nak saya tanya soalan ni. Malaysia di Piala Dunia, mampu atau tidak jadi realiti dan bila agak-agaknya? Ini kalau boleh secara ringkas lah. Kerana kita tak bercakap pasal tak habis Piala Asia lagi pun. Tapi saja nak bertanya juga. Jika semua struktur kita dengar terus teranglah saya cakap to be a good team. Saya pernah berada di Jepun. Saya buat saya punya kursus. Kebetulan Jepun lawan Syria. Pre-World Cup qualify round. Okay? Kita duduk di satu tempat VIP sebab kita buat analysis. Team list datang 20 pemain on the list. 2 je pemain Liga Jepun. Jadi di sini pemain-pemain kena berani keluar main lig yang lebih tinggi jika ada peluang. Di sini saya rasa automatically dengan maturity mereka, dengan pengalaman yang tinggi dan standard of football mereka tahu, kita akan cepat pergi World Cup. Selagi kita tidak ada experience begini, kita susah. Di Europe lain. Di Europe macam tadi kita cakap, Manchester City penuh dengan pemain luar. Bila pemain luar masuk Manchester City, pemain yang berada di Manchester City di England, dia akan bermain di Spain, di Itali. Bermakna dia bermain di top 10 best league in the world. So England tak kisah. Player datang, player England keluar, tak apa, dia akan main di Jerman, dia akan main. Bermakna mereka masih lagi di satu tahap yang tinggi. Jadi saya harap nanti satu ketika kita dapat good player di offer di luar untuk mengkukuhkan pasukan kebangsaan kita. Right. Terima kasih Datuk Zainal Abidin Hassan, Sadiq Mustafa dan juga Mukhris Rizal Hashim. Apapun, sama-sama sudah tentu kita akan doakan kejayaan dan prestasi yang baik oleh Harimau Melaya dalam baki kejohanan ini, dan mungkin perlu diingati bahawa setiap pujian dan lebih penting setiap kritikan yang datang daripada rakyat Malaysia terhadap pasukan negara datangnya akarnya daripada perasaan sayang. Tadi bab kata orang kadang-kadang kalau kita marah itu kerana kita sayang, kerana kita mahu lihat improvement ataupun penambahbaikan. Baik, kita tunggu dan lihat. Ini akan bersiaran hari Khamis sebelum perlawanan kita menentang Bahrain, dan kita doakan yang terbaik. Apapun, majulah sukan untuk negara. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kepada anda menonton Dialog 3 Penjuru. Kita jumpa lagi.